Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, selamat bertemu kembali di Wanita Hari Ini Extra 21 hari bulan Mac bersama saya Segita dan juga Rina. Dan hari ini kita masuk hari keempat PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Apapun kami berharap anda semua di rumah sihat-sihat walafiat. Dan yang pasti juga kami mengharapkan anda untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab kita untuk mengikuti segala apa yang terkandung dalam PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan ianya menjadi satu perkara yang penting untuk kita ambil berat kerana isu ini adalah amat serius sebab semalam telah dilaporkan kes telah pun meningkat menjadi 1,030 kes dan terdapat satu kes kematian direkodkan. Dan kalau boleh kita tidak mahu perkara ini berpanjangan dan juga berleluasa. Jadi peranan anda di rumah adalah sangat penting kerana kita sama-sama membantu untuk memastikan agar rantaian jangkitan COVID-19 ini dapat dihapuskan. Ya, betul Rina. Dan di sini kami ingin mengingatkan anda untuk sentiasa menjaga kebersihan anda, cuci tangan anda. Kalau tidak boleh mencuci, guna hand sanitizer dan amalkan social distancing ini seperti mana yang kami mengamalkan kini di studio. Jarak di antara anda dan orang di sebelah anda sekurang-kurangnya 1 meter. Dan pastinya kita juga akan berkongsi dengan anda pelbagai pengisian menarik yang kami nak berikan panduan apa pula aktiviti yang kita nak kongsikan. Kalau dah duduk rumah tu pastinya kita bosan. Maklumlah sekarang ni juga musim cuti sekolah. Mungkin anak-anak di rumah rasa kurang selesa, asyik duduk di rumah sahaja. Tapi banyak yang boleh kita lakukan sewaktu PKP ini, terutamanya bersama dengan anak-anak kita. Pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan. Jadi itulah yang akan kami kongsikan bersama anda hari ini, mencipta permainan dan aktiviti kanak-kanak semasa PKP. Ini juga yang penting sebenarnya sebab dalam keadaan ini cuti yang berpanjangan, duduk pula di dalam rumah, tak boleh keluar langsung. Mungkin ada dalam kalangan anak-anak kita yang bosan, dah rasa seperti terkurung di rumah sendiri. Jangan risau. Hari ini kami nak berkongsi idea, nak berkongsi apakah pendekatan yang sesuai untuk kita kembalikan mood anak-anak ini supaya mereka gembira walaupun tinggal di rumah dengan masa ataupun waktu yang sangat lama. Yang kalau yang dewasa pun rasa kurang selesa, asyik duduk di rumah, apatah lagi anak-anak kecil yang mungkin banyak persoalan mereka kenapa tak boleh keluar, tapi banyak aktiviti yang boleh kita lakukan. Antaranya kita boleh masak bersama dengan anak-anak kita. Saya suka tu, Sugi. Paling senang boleh buat sandwich dengan anak. Setuju sangat. Biar berkecah di dapur, biarlah apa pun, cuma kita kena pastikan peralatan yang berbahaya dijauhkan daripada anak-anak, tapi biar mereka berinovasi di dapur. Kalau nak buat apa-apa pun, kita biarkan mereka tunjukkan kepakaran dan juga bakat mereka. Barulah mereka sendiri akan merasakan bahawa peluang untuk jadi chef di rumah sendiri. Betul. Kalau memasak itu tak jadi, kita bolehlah buat colouring ke. Yang senang, yang simple-simple, painting dengan anak-anak. Tapi itu pandangan Rina dan saya. Tapi kita ada seorang selebriti tanah air di talian untuk berkongsi pengalaman beliau bersama dengan anak-anak sewaktu PKP ini. Kita bersama dengan Diana Rafar. Hello Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah. Kena sihat-sihatkan dirilah sekarang kan. Alhamdulillah. Tak bosan ya duduk kat rumah? Okey, macam Diana, Alhamdulillah sebab Diana mungkin dah biasa duduk rumah kan. So tak ada masalah untuk Diana lah. Tapi macam anak-anak lah. Anak-anak yang
yang sulung tu je lah asyik duk tanya bila boleh keluar, bila boleh keluar kan. Ya. So kena jadi satu ibu yang kena bertabah lah saat ni kan. Faham. Tapi kan Diana, bila ada anak yang saya kira daripada pelbagai peringkat umur ini, cabaran juga untuk Diana sendiri kan. Mana nak terangkan untuk si kecil, yang dewasa cara dewasa. Tapi bagaimana sebenarnya Diana mencipta suasana yang lebih menggembirakan, menyeronokkan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan di rumah? Okey. Dalam keadaan macam ni, Diana memang banyak sangat macam anak-anak yang sulung tu kan, Kashfi tu, dia macam, yelah dia dah 10 tahun, jadi kita rasa dia dah cukup matang. Tapi sebenarnya soalan tu dia akan asyik bertanya kenapa, apa terjadi, kenapa dengan keadaan sekarang, kenapa tak boleh keluar. Jadi Diana memang galak kan. Diana ambil handphone Diana dan cakap, okey, Kash kena tengok. Orang banyak mati tau. Sekarang virus, sekarang ni tengah musibah. Kita kena banyak doa, kita kena banyak solat, kita tak boleh sesuka hati nak keluar. Jadi kita banyak tunjuk dia keadaan-keadaan sekarang ni, barulah dia okey. So di samping tu, Diana akan bagi kebebasan. Kalau selama ni Diana tak pernah kasih dia main bola kat dalam rumah. Kan? Yeah. So kalau dulu memang terjerit lah, jangan main bola. Kan? So sekarang ni dia nak main bola ke, nak tolong terbalik ke, apa saja kita bagi dia kebebasan. Alright. Jadi kalau sekarang ni pasu kat dalam rumah tu pecah tak apalah. Okey, tapi dah masuk hari dah masuk hari keempat PKP dan sekarang ni musim cuti sekolah. Setakat ni apa aktiviti yang Diana dah lakukan bersama anak-anak? Okey, sekarang ni macam kita ikut minat dia. Okey, kalau dia kata dia nak main bola dalam rumah, okey kita bagi. So macam Kashfi, dia minat melukis. Yeah. So memang dia akan melukis, dia akan ajak pula adik dia ajar melukis apa semua. Jadi benda tu agak beri Diana dan suami ketenangan lah bila dia pegang pen dengan kertas tu kan. Tapi cuma ada komplain lah, Mama kertas habis, takkan tak beli kertas dia kan. So Diana okey lah kalau macam tu nak pergi beli kertas, okey suruh bapak dia pergi beli cari kertas kejap macam tu. So aktiviti lain pula macam bapak dia melayan pula anak dia. Macam ruang tamu bawah tu, diorang suka main kat bawah. Jadi katil yang daripada atas bilik ni dia bawa turun pula dekat ruang tamu bawah tu. Wow. Boleh jadi duduk pot pula tengok TV. Selalunya kat bawah tu macam office. So jadi dia jadikan satu suasana yang lain. Zamarul pula melayan pula, okey kita buat bilik ni macam ni. Dia tukar pula cat. Tu satu kelebihan lah. Zamarul dia boleh pula ada cat pula dia tukar. Boleh buat dekorasi lebih kat rumah. Jadi bagi satu suasana yang harmoni lah kat rumah ni. Jadi bapak tak tekanan, anak pun tak tekanan. Kita yang sebagai isteri pun kita rasa macam, ya Allah sebenarnya bersyukur banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah kan. Selain daripada kita yelah beriadah dalam rumah pun boleh. Betul. Nak cat rumah, nak melukis. Tapi Zamarul tak naik basikal dalam rumah ya? Naik. Oh wow, naik. Ada satu hari tu dan macam dia turun ada video tu sebenarnya. Dia turun daripada atas bawa basikal. Dia kata cakap tak boleh pa, nak pergi mana, nak kayuh kat mana. Rupanya dia boleh kayuh basikal tu, ada trainer tu dalam rumah. So duduk kayuh rumah. Okey, alhamdulillah lah. Kalau dah minat kan, memang tak boleh buat apalah. Tapi apapun, Diana, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami antara pengisian aktiviti kat rumah sepanjang tempoh PKP ni ya. Ya, take care Semoga Diana. rakyat Malaysia semua bertabahlah. Semoga kuat dan happy-happykan diri kat rumah tu. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Diana. Okey Rina, terima kasih. Assalamualaikum. Bila Diana bercerita mengenai beriadah, semalam saya tengok ada orang main badminton kat dalam rumah, Rina. Siapa kata tak boleh? Kita buat sesuatu yang berbeza untuk menciptakan suasana kegembiraan untuk diri sendiri. Okey, apapun ada lagi banyak yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHI Extra. Seperti yang kita dah borakkan tadi, Sugi, hari ini kita nak berkongsi dengan anda penonton kami tentang mencipta permainan dan aktiviti kanak-kanak
semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini. Biasanya waktu inilah kita nak mengasah kemahiran ataupun bakat anak-anak kita yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, betul Rina. Dan tadi kita dah dengarkan sedikit daripada Diana Rafa sendiri. Dan sekarang ni kita akan bersama dengan Farah Najwa selaku perunding motivasi kekeluargaan. Kita bersama dengan Wawa, lebih dikenali sebagai Wawa. Hello Wawa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Wawa, berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu mencipta permainan dan aktiviti kanak-kanak semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Ini boleh dianggap sebagai waktu terbaik untuk ibu bapa sendiri mendekati anak-anak dan mengenal pasti antara bakat dan kemahiran mereka. Apa pandangan Wawa sendiri? Wawa, Ya, maaf. Wawa, minta maaf. Kita akan hubungi Wawa semula sebab ada sedikit masalah teknikal di sini. Kita akan hubungi kembali ya untuk suara yang lebih jelas. Okey. Kita mengalami sedikit masalah teknikal. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang kita kongsikan sebentar tadi Sugi, hari ini kami nak berikan anda antara idea dan juga cadangan bagaimana sebenarnya kita nak menciptakan suasana yang gembira dalam rumah dengan aktiviti yang menarik untuk anak-anak. Ya, betul Rina. Dan kita masih lagi bersama dengan Farah Najwa selaku perunding motivasi. Wawa. Ya, saya. Okey, kita atas panggilan sekarang ni. Dan berbalik pada soalan yang Rina tujukan tadi pada Wawa, di mana bagaimana ibu bapa boleh mengenal pasti kemahiran dalam anak-anak ni dan apa yang boleh mereka lakukan sepanjang musim cuti sekolah dan juga Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita semua, kebanyakan daripada kita memang terpaksa duduk di rumah disebabkan oleh Perintah Kawalan ni. Dan kebanyakan duduk di rumah, ibu bapa yang duduk di rumah ini bukan saja memegang jawatan sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak, tetapi juga membawa balik tugas-tugas daripada ofis untuk dibuat di rumah. Betul? Ya. Okey. Jadi ramai daripada kita fikir macam mana ni aku ada kerja, anak pun perlukan perhatian. Nanti kalau ada anak, kalau aku hadap anak, tu tak jadi kerja aku nanti kan. Tapi sebenarnya kalau kita beri tumpuan kepada anak, beri tumpuan penuh kepada anak, sepenuh-penuhnya, tak ada gangguan gadget, tak ada gangguan TV, tanpa kepala mak ayah fikir pasal kerja, mata mak ayah bertumpu kepada anak, insya-Allah 10 hingga 15 minit sebenarnya sudah cukup untuk buat anak-anak tidak mengelakkan tingkah laku yang tidak yang memeningkan kepala kita sebagai ibu bapa. Okey. Jadi adalah penting untuk kita penuhi dulu keperluan anak, keperluan fisiologi anak. Pastikan anak cukup makan, jangan bagi banyak makan junk food. Pastikan mereka rehat cukup tidur, cukup rehat, jangan sampai malam-malam bagi tengok phone sampai terganggu mereka punya rehat. Dan pastikan makan rehat semua cukup dan perhatian pun pastikan cukup supaya anak-anak tidak merengek bila kita bila dah di siang hari mereka tidak merengek sebagainya. Tapi mungkin dalam keadaan sekarang ini, saya percaya ramai dalam kalangan ibu bapa yang sebenarnya lebih gemar anak-anak duduk di rumah sebab boleh lakukan kerja sekolah, lepas tu bermain bersama dengan adik-adik sendiri. Dan kalau kita lihat, ada banyak perkara juga kita boleh wujudkan di rumah sebagai salah satu aktiviti yang menarik untuk anak-anak kita ya Wawa.
Cuma bila kita sebut tentang nak bermain bersama adik-beradik ataupun nak cipta suasana yang menarik dengan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di rumah, ada yang sering mengaitkannya dengan motor skill. Ini kita nak tahu, Wawa, bagaimana sebenarnya kita nak menggunakan pendekatan motor skill itu sendiri untuk aktiviti di dalam rumah? Okey. Sekejap saya tak berapa jelas sebenarnya. Motor skill bagaimana kita nak menggunakan permainan untuk libatkan kemahiran motor skill, betul? Ya. Sebab selalu kalau kita bermain ni kan, orang akan kaitkan dengan motor skill anak-anak. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya permainan yang menggunakan motor skill ni, Wawa. Okey, sebenarnya kebanyakan ibu bapa merasakan bahawa kalau duduk di rumah, pastikan belajar. Betul tak? Jangan kurang-kurangkan bermain. Kita pun fikir macam tu. Tapi sebenarnya apabila anak bermain, mereka mendapat kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk belajar. Contohnya kemahiran untuk kemahiran memberi tumpuan, kemahiran eye tracking diorang, kemahiran mereka visual perception di mana dos kemahiran diperlukan dalam pembelajaran. Jadi adalah penting untuk menggalakkan anak walaupun duduk di rumah, beri anak-anak untuk bermain. Kalau macam kita pernah fikir apa permainan yang boleh kita bagi anak untuk main, betul tak? Sebenarnya permainan tu hanyalah medium. Medium. Permainan sebenarnya adalah kita sendiri, ibu bapa. Bagaimana kita merangka aktiviti untuk anak-anak. Kena ada pelibatan ibu bapa juga, ya? Macam mana? Ada pelibatan ibu bapa juga, bukan membiarkan anak, ya? Pendekatan. Betul, pendekatan daripada ibu bapa juga. Sebab kalau dalam rumah tak ada apa-apa mainan, senduk pun sebenarnya kalau kita boleh cipta aktiviti, senduk pun boleh beri macam-macam aktiviti yang kepada anak. Itu macam kalau kita ada seketul bola di dalam rumah, macam-macam permainan yang kita boleh rangka untuk membantu meningkatkan kemahiran motor skill anak. Sebagai contoh, daripada bola tu kita boleh ajak anak baling, boleh ajak golek, menendang, sambut bola. So dari situ saja kita dah boleh cipta pelbagai mainan yang melibatkan motor skill anak-anak. Maksudnya walaupun duduk di rumah kita boleh asah fine motor skill, gross motor skill anak-anak. Betul. Okey, dan mungkin satu lagi soalan di mana Wawa boleh kongsikan apa yang tidak patut dilakukan oleh ibu bapa ataupun permainan yang boleh menjejaskan perkembangan anak-anak. Okey, bila disebut sebagai permainan yang menjejaskan perkembangan anak, seperti saya cakap tadi, bagaimana kita menggunakan kita punya kreativiti untuk memberi pendekatan permainan kepada anak-anak. Tetapi kalau dari segi perkembangan, permainan tu saya rasa okey, tetapi kebanyakan peralatan menjaga bayi ni sebenarnya banyak menyebabkan kemerosotan perkembangan anak-anak. Contohnya, kalau dari segi motor skill anak-anak, pada fasa anak-anak merangkak, kita banyak menggunakan walker. Walker, rocker, supaya kita boleh buat kerja lain kan. Jadi untuk kita lebih mudah, kita bagi letak anak di dalam rocker. Tapi penggunaan rocker yang berpanjangan dan penggunaan rocker dan walker yang berpanjangan boleh menyebabkan anak kurang mendapat stimulasi, kurang merangkak. Jadi bila kanak-kanak kurang merangkak, anak terlalu lama duduk dalam walker dan rocker, tidak merangkak. Jadi bila tidak merangkak, kanak-kanak mengalami berbagai kanak-kanak dia skip keistimewaan yang boleh mereka dapat dari semasa merangkak tu. Sebagai contoh, kemahiran visual mereka tak dapat, nak kuatkan dia orang punya core muscle, kuatkan otot bahu, otot tangan. Yang mana dos otot-otot tu sangat-sangat diperlukan apabila mereka di sekolah nanti nak menulis. Baiklah. Jadi sangat, yes. Baik, terima kasih Wawa bersama kita hari ini berkongsi bagaimana pendekatan terbaik untuk mencipta permainan dan juga aktiviti bersama dengan anak-anak. Terima kasih sekali lagi dan selamat menjalani orang kata situasi ataupun suasana yang menggembirakan di rumah bersama dengan anak-anak, ya.
Assalamualaikum. Baik, Itu dia Waalaikumsalam. sedikit yang sempat kami berkongsi bersama dengan anda. Tapi kalau anda di rumah ada apa-apa pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, boleh terus ke Facebook Wanita Hari Ini dan komen di sana. Kami akan baca. Sekarang ni kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Hey guys, Assalamualaikum. As we all know, sekarang tengah musim COVID dan juga coronavirus. Tolong jangan keluar rumah, duduk dekat rumah diam-diam. Tak perlu keluar rumah, stay at home, okey? Kita jaga kita. Banyak negara dah affected, industri semua affected, everything affected all around the world. Bila kerajaan keluarkan perintah kawalan pergerakan, so benda ni adalah serius. What we can do to help them is just follow these 3 simple steps, Di antaranya adalah stay home, stay indoors, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Basuh tangan. Duduklah rumah. Tolonglah. Duduklah rumah. Tolonglah. Duduk rumah. Jangan keluar. Keluar kalau ada keputusan penting saja. Betul. Hari ini juga kita mulakan kita duduk di rumah, disiplinkan diri. Wanita Hari Ini. Okey, kembali bersama kami dan Rina dalam perbincangan kita bersama dengan selebriti kita, bersama dengan di atas talian. Ada sesuatu yang istimewa ingin kami kongsikan bersama dengan penonton-penonton Wanita Hari Ini, di mana kami di Wanita Hari Ini bersama dengan beberapa artis yang lain, selebriti yang lain telah berusaha sama untuk menyampaikan mesej berkaitan dengan COVID-19 ini melalui satu lagu yang akan kami siarkan buat pertama kali di Wanita Hari Ini. Dan apa kata kalau kami kongsikan sedikit berkenaan dengan video klip ini. Mungkin kita ni bukanlah penyanyi tapi usaha, orang kata effort itu untuk sama-sama menyampaikan mesej kepada anda. Saksikan. Waktu yang sukar menguji semua, tak pernah disangka. Bumi yang kelabu tambah cahaya. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorong usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangnya, mampu ditepuhi keajaiban di badan kita, mengukir senyuman. Pada Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirinya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu. Dia tak akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyerulah semua fakar. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorong usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangnya, mampu ditepuhi keajaiban di badan kita, mengukir senyuman, senyuman terindah, senyuman
Kepadamu Tuhan kami berserah. Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini. Bebaskan sengsara. Kami bermohon padamu. Itu dia lagu Bawakan Cahaya, usaha sama kami bersama yang ditulis oleh Dolly Fitri Yahya, lirik yang sangat menyentuh perasaan dan kena dengan situasi yang kita alami ketika ini. Terima kasih kepada Fitri Yahya yang memberikan lirik yang sangat menarik. Baik, kita nak terus kepada topik kita pada hari ini, nak menghubungi seorang lagi selebriti. Harap-harap dia tak dengar kita ni. Okey, kita bersama dengan Black Hanifah. Apa khabar Black? Ya, sihat. Okey, hello Black. Okey, nak tahu sekarang ni Black di rumah bersama dengan anak-anak. Bagaimana situasi sepanjang PKP ini bersama dengan anak-anak Black? Okey, sebenarnya kita dah memang selalu duduk dekat rumah dengan family. Itu tak jadi masalah untuk saya bersama dengan anak-anak lah dekat rumah. Cuma kali ni bezanya saya tak boleh keluar jauh daripada rumah. Di mana saya kena berada dalam kawasan rumah aje. Itu beza dia. Sebab kita risau lah kan. Tak tahulah orang depan rumah ke, orang kawan-kawan macam anak saya punya kawan kan ramai dekat area rumah ni. So risau jugalah kan. Tapi itu kan yang agak membimbangkan. Black nak tahu juga bagaimana Black sendiri mencipta aktiviti untuk Dayan. Maklumlah Dayan ni kalau kita tengok orang yang sangat aktif kan. Suka main basikal dekat luar lah. Ada saja aktiviti yang selalu Black buat bersama dengan Dayan. Tapi dalam waktu PKP ni bagaimana sebenarnya Black cipta aktiviti bersama dengan Dayan? Dayan ni fleksibel. Di mana dia ni duduk dekat dalam rumah pun ada aktiviti dia sendiri. Dia akan panjat sofa dan lepas ke bawah. Dia akan minta bukakan kolam renang dia tu yang macam dia ada pool balloon tu kan. Lepas tu dia ada push bike di mana dia boleh main dekat dalam rumah. Push bike tu dia macam basikal tapi dia tolak pakai kaki. Yang tu dia ada dekat dalam rumah, dia ada drum dia sendiri. Saya memang daripada dia kecil tu saya dah ciptakan dia punya mini, orang kata mini, bukan mini zoo. Mini playground dalam rumah. Okey, tapi rumah dia macam-macam. Ada perbezaan tak antara aktiviti yang dilakukan bersama dengan ayah dan bersama dengan ibu, ataupun ibu dia macam lebih kepada aktiviti dalam rumah dan Black lebih adventurous bersama dengan anak? Okey, memang berbeza sikit sebab ialah Was dia ni suka memasak. Kadang-kadang mak dia nampak dia boleh dia pun ada dia pun ada suka juga dia masak ni. Lepas tu dia memang macam saya cakap dia fleksibel, dia apa-apa pun dia boleh join. Macam kalau saya bercucuk tanam dekat belakang rumah, pada semalam saya keluar rumah tapi di belakang rumah saya tak bercampur dengan orang pun. Dekat belakang rumah saya tu ada tempat yang boleh kita tanam serai dan sebagainya. So dia ikut saya sekali dekat belakang rumah. Bila dengan wife dia akan lepak dekat dapur, wife saya masak, dia pun kadang tolong pecahkan telur dan macam-macam lah dia boleh buat. Bagaimana Black sendiri menerangkan situasi ini kepada Dayan? Pasti ada banyak soalan. Kenapa tak boleh keluar? Kenapa kita kena duduk dalam rumah? Bagaimana Black sendiri menyampaikan mesej itu kepada Dayan? Dayan dia seorang budak yang mudah dengar cakap. So, saya cakap tak boleh keluar je, dia tak banyak soalan kenapa tak boleh keluar. Saya cakap jangan keluarlah. Dia tak akan cakap, kenapa Daddy? Tak. Dayan jangan keluar. Kat luar tu tak boleh main sekarang. So dia main dekat dalam rumah je. Kadang-kadang kalau dia tanya tu memang saya ada cakap jugalah. Cakap sekarang ni COVID. Oh COVID dia cakap. Dia macam tahu tapi dia tak tahu pun. Oh COVID. Lepas tu saya cakap sekarang ni banyak sakit, tak boleh keluar. Ada juga terangkan tapi tak perlu banyak kali. Kali dia saya cakap dia pun dah faham lah. Saya pun tak pasti dia faham macam mana lah. Yang penting kita beri penjelasan kepada mereka ya. Black, sebelum berakhir, mungkin sedikit nasihat kepada ibu bapa di luar sana juga
yang kadang-kadang mungkin orang kata kesian dengan anak-anak kan, tak dapat buat apa-apa aktiviti, boleh buat aktiviti di rumah. Bagi nasihat sikit, Black. Okey, kepada korang yang berada di luar sana, jangan ambil remeh tentang COVID-19 ni. Sebab korang boleh tengok anak korang sekarang ni kesian. Tapi jangan kesian sekarang. Kesianlah untuk masa depan anak kita. Sebab kalau sekarang kita tak jaga, masa depan dia mungkin akan terjejas dengan penyakit ni. Mungkin kita tak dapat jumpa anak kita lagi ke. Dan saya harapkan korang bolehlah patuhi kerajaan punya perintah. Nasihat sekarang di mana kita perintah kita duduk di rumah. Jangan buat pandai nak keluar rumah konon-kononnya tak ada apa-apa benda yang akan terjadi. Baiklah. Terima kasih Black dan semoga Black menempuh masa yang penuh dugaan ini dengan tenang bersama dengan keluarga. Itu dia sedikit daripada Black. Dan saya pasti ini juga adalah situasi yang sebenarnya mewujudkan satu perasaan dalam kalangan ibu bapa sendiri kan. Bukanlah kita kata ibu bapa nak berlaku kejam dan sebagainya. Tetapi ibu bapa kadang-kadang memang kena ataupun cuba menjadi kreatif untuk mencerita ataupun mencipta aktiviti-aktiviti. Kalau tak di dapur, mungkin aktiviti-aktiviti seni. Ya, betul Rina. Dan bercakap pasal seni, kita juga akan bersama dengan Nur Husnah Muhammad Saleh sekejap sahaja lagi yang akan berkongsi bersama kita antara seni ataupun barang-barang art and craft. Saya rasa kalau aktiviti seni saya suka untuk studi mesti tarian dan nyanyian. Oh, mungkin tapi walaupun nyanyian saya dah kita dengar. Okey, kita bersama dengan Nur Husnah selaku pengasas Pusat Latihan Seni dan Kraf Sini Seni. Hello. Hello. Okey. Apa khabar Husnah? Baik. Okey, Husnah, mungkin Husnah boleh kongsikan sendiri kalau Husnah sebagai seorang pengasas Pusat Latihan Seni dan Kraf Sini Seni ini, pasti ada banyak idea-idea menarik untuk kita berikan kepada ibu bapa dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ini, Husnah. Okey, pada pendapat saya, Assalamualaikum semua. Pada pendapat saya, antara aktiviti yang boleh anak-anak lakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah aktiviti seni dan kraft. Ini kerana bukan sahaja aktiviti ini dapat memberikan idea dan kreatif, tetapi dapat meningkatkan lagi keupayaan otak. Ini kerana kajian banyak membuktikan aktiviti seni ini dapat memperbaiki aktiviti otak. Di mana otak akan membebaskan hormon endorfin dan dopamin yang dapat membuatkan mereka menjadi lebih gembira lah. Di samping mereka dapat mengekspresikan diri mereka iaitu dengan aktiviti melukis, mewarna dan craft. So, mereka akan lebih cenderung menunjukkan respon yang positif. Dapat membina keyakinan mereka. Tapi kadang-kadang tu bila kita selalu katakan membuat aktiviti seperti melukis ataupun mewarna bersama anak-anak, dah lama-lama kita buat mereka semakin bosan. Jadi bagaimana sebagai ibu bapa mereka boleh orang kata memberi idea yang berbeza walaupun masih melukis dan mewarna tu? Okey, ibu bapa jugalah perlu memain peranan penting lah bersama. Di mana mereka perlu memberi sokongan dan galakan kepada anak-anak untuk bereksperimentasi dan meneruskan guna aktiviti seni dan kraft. Ini kerana dengan aktiviti seni dan kraft bersama anak, peluang kemasan bagi ibu bapa untuk menghabiskan lebih masa bersama anak dapat diisikan dengan lebih berfaedah dan menyeronokkan. Contohnya, mengajak anak-anak membuat kraft menggunakan bahan yang ada di rumah. Seperti sap, kotak, kertas warna dan aktiviti tambahan melukis. Di sini dapat terlihat ibu bapa dapat mendengar anak-anak mereka bercerita ketika mereka membuat karya dan juga membantu ibu bapa untuk mengenali dengan lebih dekat sikap anak-anak dan minat dan bakat anak mereka sendiri. Bonding time tu lebih banyak dan hubungan tu menjadi lebih erat ya Husnah ya? Ya, betul. Tapi kan apa mungkin antara aktiviti yang paling mudah bagi ibu bapa yang hari ini rasa nak mulakan dengan aktiviti seni ni Husnah? Hari ini mereka boleh cuba melukis. Kita cubakan dengan membuat tema contohnya dinosaur ke kan.
Dinosaur ni kanak-kanak suka sikit. So, mereka boleh gunakan craft lah. Melukis dinosaur and then membuat penambahan. Contohnya, membuat gunung berapi ke, bukan sahaja melukis tetapi juga aktiviti craft diselitkan sekali bersama. Okey, jadi di sini mungkin Husnah boleh kongsikan laman IG Husnah. Mungkin ada di antara ibu bapa yang ingin mendapatkan idea apa yang boleh mereka lakukan bersama anak-anak. Okey, kami di sini menyediakan pelbagai aktiviti seni yang menarik dan pelbagai medium untuk anak-anak cuba dan teroka bersama guru dan rakan-rakan mereka. Jika ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai seni-seni aktiviti yang kami, anda boleh melihatlah di Facebook, Instagram dan YouTube Seni Art Space. InsyaAllah lah. Seni Art Space ya. InsyaAllah jika keadaan sudah pulih, ibu bapa boleh bawa lah anak-anak ke seni kelab. Baiklah. Untuk peluang kepada cilik anda bereksperimen diri mereka melalui seni dan craft. Baik, terima kasih Husnah berkongsi dengan kami antara aktiviti seni dan craft yang sememangnya boleh kita kongsikan kepada anak-anak. Kalau ibu bapa tak ada idea, jangan risau, terus ke Instagram Seni Art Space. Kat situ ada macam-macam idea yang dikongsikan Husnah. Teringat saya time saya lihat visual katak tadi tu. Rina ingat tak masa time sekolah kita pun selalu buat katak. Lepas tu kita tekan kertas tu melompat. Ataupun yang ini kita buat yang boleh buka. Macam mulut. Macam-macam sebenarnya. Ya, betul. Okey, kita masih lagi akan membincangkan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Ada sesuatu kami nak wawarkan kepada anda. Ini peminat-peminat setia mereka yang suka menonton I Can See Your Voice Malaysia. Hari ini akan masuk episod ke-6 esok, episod ke-6 di mana penyanyi bersuara sumbang atau penyanyi sebenar 6 lagi peserta akan beraksi di I Can See Your Voice Malaysia. Dan saksikan Era Fazira dibantu oleh Yusri Abdul Halim, Jihan dan Mark Adam bersama dengan Yusof Bahrain, Ira Shazira dan Kamal Adli membuat pilihan mereka di I Can See Your Voice Malaysia pada 22 Mac jam 9 malam di TV3. Anda juga boleh stream live HD ditonton dan jangan percaya apa yang anda lihat. Wow. Kita penyamar atau penyanyi? Kalau saya mengakulah saya penyamar. Okey, Rina, saya sempat ke Facebook Wanita Hari Ini dan saya lihat ada yang berkongsi antara idea yang mereka lakukan sewaktu musim PKP ini. Ya, ada yang kata melipat baju untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan motor kasar. Ada yang buat kuih untuk motor halus. Wow, fine motor skills. Sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Sama ada kita sendiri nak mencipta suasana itu menjadi suasana yang lebih menarik ataupun kita yang sebenarnya memaksa diri kita hidup dalam kebosanan di dalam rumah itu sendiri. Ya, okey. Dan kalau Rina sendirilah, kalau musim sekarang ni, PKP ni, kalau tak kerja, Rina rasa apa yang Rina buat? Saya masak je. Masak je? Wow, semalam awak masak? Saya boleh macam pagi masak lain, lepas tu petang masak lain. Sebab saya rasa itu saja yang akan buat saya rasa seronok, enjoy duduk rumah seorang-seorang dan juga tak ke mana-mana. Saya boleh. Itu kebolehan awak. Kalau saya tak pandai masak, jadi mungkin saya baca sahajalah dan tengok filem. Okey, saya faham. Sebab saya percaya bukan saja awak, ramai lagi yang sebenarnya lebih suka membaca dan juga menonton televisyen, apa yang boleh membuatkan mereka rasa relax lah. Dan cakap pasal membaca ini, juga ada yang komen berkata bahawa membaca ini bagus untuk anak-anak bila ataupun menonton filem sebab ia boleh meningkatkan kemahiran mendengar mereka dan juga fokus mereka. Tapi kan Sugi, semalam jiran saya terdengarlah satu keluarga berkaraoke.
Wow. Sampai saya terfikir, okey, ni suara anak kecil menyanyi, kemudian suara ayahnya, kemudian berduet. Saya kira itu juga salah satu aktiviti. Cuma saya percaya setiap daripada kita ni ada cara tersendiri. Tapi janganlah sampai cara kita itu mengganggu jiran tetangga, membuatkan orang lain rasa tidak selesa. Kita nak cipta satu suasana dalam rumah kita, bukan sahaja kita gembira, tetapi di luarnya juga tenang dan juga harmoni. Kalau sekali-sekala kita nak buat aktiviti yang meriah bersama dengan keluarga, kita kena pastikan agar mereka yang berada di sekeliling kita juga tidak terganggu dengan aktiviti kita. Ya, ada pelbagai cara kalau kita ingin membuatkan diri kita dan juga anak-anak kita happy dan at the same time tenang juga. Ya, jadi kami di WHI Extra ingin sekali lagi mengingatkan anda di rumah untuk sentiasa menjaga kebersihan anda, amalkan jarak ataupun social distancing sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling anda melalui laman-lamannya rasmi. Jangan sebarkan maklumat yang palsu. Setuju. Dan kami akan kembali di hari Isnin dengan topiknya status terkini COVID-19 di Selangor. Kalau kita nak tahu antara perkembangan terkini bagaimana sebenarnya mungkin dari segi pendekatan yang kita ambil sekarang ini membantu untuk mengurangkan ataupun memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini, anda harus setia bersama kami pada hari Isnin ini. Kekal tenang dan kita boleh bersama-sama menghapuskan wabak COVID-19 ini. Kita akan berundur diri. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Duduk rumah, jangan keluar. Keluar kalau ada keputusan penting saja. Betul. Hari ini juga kita mulakan kita duduk di rumah, disiplinkan diri. Jangan keluar melainkan ada hal yang penting je. Janganlah kita keluar melepak di tempat-tempat awam kerana kita semua berisiko tinggi untuk dijangkiti jangkitan COVID-19. Sentiasa pakai hand sanitizer, penutup mulut, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Take this time to spend more time with your family and banyakkan berdoa. Prevention is better than cure. Stay home, stay safe. Stay home, be safe and be considerate. Anda boleh dengar dan ikut supaya kita sama-sama selamat. Kami sentiasa mendoakan anda dan anda sentiasa kena ikut arahan dan sentiasa bekerjasama. Jangan lupa seluruh rakyat Malaysia betul-betul disiplin tau. Jangan keluar rumah, janganlah melilau. Anda boleh lakukan. Waktu yang sukar menguji semua, tak pernah disangka. Bumi yang kelabu tambah cahaya. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeru rasa muafakat. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan,
berserah. Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya